warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dokumentari kita pada kali ini akan menerangkan tentang etika dalam aktiviti ekonomi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu etika? Etika berasal dari perkataan Greek, ethos, disebut juga sebagai etik dalam bahasa Inggeris. Etika merangkumi watak kepribadian, sifat, sikap, prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi perwatakan dan sikap serta nilai-nilai yang diyakini oleh individu atau sesuatu kumpulan manusia. Terdapat ramai penulis yang menjelaskan bahawa etika adalah satu set nilai, norma dan asas-asas moral berhubung dengan sikap dan sifat individu dalam sesebuah kumpulan masyarakat. Keadaan ini membolehkan mereka membezakan sesuatu tindakan sama ada betul atau salah, baik atau buruk. Perbahasan terhadap etika dalam Islam adalah terkandung dalam kerangka perbahasan akhlak. Akhlak merupakan istilah yang paling tepat untuk menjelaskan tentang etika seorang Muslim. Akhlak sebagai satu sifat terpuji yang terhasil dari jiwa manusia sering dirujuk sebagai watak dan perwatakan, sifat dan kelakuan manusia. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa akhlak adalah sifat semula jadi yang tertanam dalam diri setiap manusia. Ia akan menghasilkan tindakan secara spontan apabila manusia memberi reaksi kepada sesuatu perkara. Akhlak yang merupakan kombinasi seimbang di antara unsur-unsur kerohanian dan fizikal yang menjadi asas utama dalam pembentukan etika seseorang Muslim. Ekonomi pula bermaksud satu ilmu mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Agama Islam sangat menggalakkan perniagaan dalam kalangan umat Islam agar dapat memakmurkan dunia serta mampu menjana kekuatan ekonomi mereka. Di samping itu, ia menjauhkan diri daripada makan harta secara haram atau memiliki barang secara batil. Nabi Muhammad SAW sendiri sewaktu muda pernah berniaga hingga baginda memperoleh keuntungan yang banyak. Begitu juga sahabat yang lain yang menceburi bidang perniagaan, antaranya Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain lagi. Terdapat beberapa hadis yang memberi galakan untuk kita berniaga. Antara yang popular diriwayatkan dengan sanad mursal bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, 9/10 punca rezeki adalah di dalam perniagaan. Hadis riwayat Abu Ubaid dalam Gharib Al-Hadis, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Islah Al-Mal dan lain-lain. Berniaga bukan semata-mata di premis perniagaan. Bahkan banyak bidang pekerjaan seperti penternakan, pertanian, pertukangan dan sebagainya pasti berakhir dengan urusan jual beli, juga bagi memperoleh keuntungan hasil daripada usaha tersebut. Namun, perkara yang paling penting ialah sifat benar dan jujur dalam menjalankan urusan berkenaan. Oleh itu, etika sangat penting dalam perniagaan. Ahli ekonomi bersetuju bahawa sikap peniaga yang buruk akan mempengaruhi prestasi syarikat, manakala usahawan yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia mempunyai keyakinan diri yang tinggi serta bersifat amanah dalam menjalankan tugas mereka. Dalam aktiviti ekonomi berdasarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, mengandungi mukjizat serta dipindahkan secara mutawatir dan membacanya dikira sebagai satu ibadah. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dari sumber-sumber hukum yang lain. Segala peraturan hidup manusia dan kepelbagaian hukum juga terkandung di dalam Al-Quran dan tidak tertinggal juga. Salah satunya ialah merangkumi aspek ekonomi. Oleh itu,
terdapat banyak ayat daripada surah-surah di dalam Al-Quran yang pelbagai yang membicarakan tentang etika dalam aktiviti ekonomi. Dapat dilihat juga bahawa etika yang telah disebut di dalam Al-Quran berkaitan aktiviti ekonomi bertujuan untuk mencapai dan memelihara kemaslahatan manusia dari segala unsur-unsur menyalahi pensyariatan Islam. Oleh itu, terdapat pelbagai etika dalam aktiviti ekonomi yang telah dibicarakan di dalam Al-Quran, dan antaranya ialah yang pertama sekali, niat yang ikhlas. Secara umumnya, niat merupakan asas dalam sesuatu perbuatan manusia kerana ia meletakkan matlamat atau sasaran dalam sesuatu perkara dan menjadi tunjang dalam segala perkara yang dilakukan oleh manusia. Oleh itu, niat yang ikhlas amat penting dalam sesuatu perbuatan manusia yang menjadi perbezaan antara perbuatan yang betul diniatkan atau perbuatan yang hanya sekadar memenuhi keperluan yang kadangnya menjerumus kepada perkara yang tidak menepati syarak. Justru itu, dapat dikaitkan niat yang ikhlas ini dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan seharian adalah untuk mencapai keredaan Allah dan tujuan yang murni. Niat ikhlas ini juga memainkan peranan yang penting untuk kita menjauhi segala perkara yang dilarang yang menyalahi syarak dalam aktiviti-aktiviti ekonomi. Telah dinyatakan di dalam Al-Quran tentang berniat ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara khususnya dalam aktiviti ekonomi. Contohnya seperti di dalam surah Az-Zumar ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab yakni Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan yakni mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Oleh itu, segala perkara atau perbuatan khususnya di dalam aktiviti ekonomi perlulah dimulakan dengan niat yang ikhlas untuk mencapai keredaan Allah yang dicari dan segala aktiviti yang dijalankan tidak menyalahi syarak. Yang seterusnya ialah tidak terlibat dengan amalan riba. Ringkasnya, riba merupakan lebihan, perkembangan dan pertambahan serta merupakan perkara yang haram dan dilarang sama sekali dalam Islam. Amalan riba ini banyak memberi kesan yang buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Dalam aspek ekonomi pula, amalan riba ini akan memusnahkan daya penarik pelabur, mengurangkan modal insan dan penerimaan pendapatan serta akan menjejaskan perkembangan ekonomi negara. Dalam pada itu, Islam menggariskan bahawasanya segala perkara yang mengandungi unsur riba khususnya dalam aktiviti ekonomi adalah diharamkan untuk mengelakkan kemudaratan dan kebinasaan selepasnya yang akan menjejaskan individu, masyarakat dan negara dalam kesemua aspek. Telah disebut di dalam ayat Al-Quran tentang pengharaman terhadap amalan riba itu sendiri dan antaranya ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang bermaksud orang-orang yang memakan yakni mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dan terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian adalah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli yakni berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan yakni larangan daripada Tuhannya lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserah
kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan amalan riba itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Oleh itu, salah satu etika dalam aktiviti ekonomi ialah tidak terlibat dengan amalan riba. Hal ini jelas dinyatakan di dalam Al-Quran tentang pengharamannya dan ia memberi kesan yang buruk kepada manusia sejagat. Demikian pula, segala aktiviti ekonomi yang terlibat dengan amalan riba perlulah ditinggal serta-merta. Etika dalam aktiviti ekonomi yang telah disebut di dalam Al-Quran ialah dalam etika keadilan. Salah satu etika yang sangat penting dalam aktiviti ekonomi adalah al-adlu atau keadilan, yang menerangkan bahawa segala aktiviti ekonomi di dalam Islam ini perlulah dilakukan secara adil dan sama rata tanpa membezakan antara satu sama lain. Keadilan ini juga digariskan dalam aktiviti ekonomi supaya tidak berlakunya penindasan atau berat sebelah dalam sesuatu urusan. Allah juga telah menyebut bahawasanya penindasan itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini telah dijelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, jelaslah bahawasanya segala aktiviti ekonomi ini perlulah mengamalkan konsep keadilan dalam apa jua keadaan supaya umat Islam sejagat dapat menikmati ekonomi yang harmoni bersama-sama. Terdapat pelbagai etika dalam aktiviti ekonomi berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Etika dalam ekonomi ini merupakan sebuah perkara yang amat dititikberatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umatnya bagi menyempurnakan akhlak manusia dan salah satunya dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Etika dalam aktiviti ekonomi yang pertama adalah etika kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan umatnya untuk bersikap jujur dalam segala bentuk transaksi jual beli. Kejujuran ini akan membawa kepada kebaikan dan pembohongan akan membawa kepada keburukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa kepada syurga, dan sesungguhnya seseorang yang benar-benar jujur akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang yang benar-benar dusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga melarang melakukan jual beli yang padanya wujud unsur penipuan. Hal ini jelas kerana ianya akan menyebabkan berlakunya kerugian kepada pembeli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandungi penipuan. Riwayat Muslim. Etika yang kedua adalah etika amanah dan bersikap profesional. Sikap amanah dan jujur amat berkait rapat kerana orang yang jujur pastinya beramanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikan amanat kepada orang yang telah memberi amanat kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ketiga, tidak mengamalkan jual beli Najashi. Jual beli Najashi adalah jual beli yang menawarkan harga yang tinggi untuk menipu pengunjung dan pembeli yang lain. Sikap seperti ini amat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli Najashi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tujuan jual beli ini adalah untuk menaikkan harga sebagai pancingan kepada pengunjung lain dan menipu pelanggannya.
Hal ini menyebabkan akan berlakunya kezaliman kepada pembeli yang mendapat harga yang tinggi untuk barangan yang tidak sewajarnya. Etika keempat adalah tidak memburukkan perniagaan orang lain. Seorang peniaga yang ikhlas seharusnya tidak boleh mencari keburukan barang jualan peniaga lain, tidak bersikap buruk sangka, berdengki, iri hati dan bermusuhan sama peniaga yang lain. Dapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jauhilah prasangka buruk kerana sesungguhnya prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta." Janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian saling marah, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Riwayat Muslim. Etika yang kelima, tidak melakukan penimbunan barangan, iaitu ihtikar. Apa itu ihtikar? Ihtikar bermaksud menyimpan barangan dalam tempoh masa yang tertentu dengan tujuan supaya harganya meningkat pada masa akan datang dan keuntungan yang diperoleh akan bertambah. Sikap seperti ini ditegah oleh Rasulullah kerana menjerumus pada kezaliman dan pelakunya akan mendapat balasan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Ma'mar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun iaitu menyimpan barangan, maka dia bersalah, iaitu berdosa. Riwayat Muslim. Dan etika yang terakhir adalah tidak menyembunyikan kecacatan yang ada pada sesuatu barangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dari Uqbah bin Amir berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam adalah saudara sesama orang Islam. Tidak halal bagi orang Islam menjual barang dagangan yang mengandungi kecacatan kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan kepadanya. Riwayat Ibnu Majah. Di kalangan masyarakat kini, terdapat segelintir peniaga yang mengamalkan sikap seperti ini, iaitu menyembunyikan kekurangan pada barang jualannya. Perkara ini perlu ditegah bagi memperoleh keberkatan dalam setiap aliran rezeki kepada kita. Secara keseluruhannya, ekonomi Islam dan etika menjadi satu gabungan yang tidak dapat dipisahkan kerana setiap permasalahan yang berlaku berkaitan aktiviti ekonomi akan dikaitkan dengan etika yang mendasarkan sistem ekonominya kepada tujuan syariah, iaitu maqasid syariah yang diajarkan Islam untuk diterapkan dalam praktik kegiatan ekonomi untuk mencapai keberkatan menerusi keuntungan yang diperoleh baik di dunia dan akhirat. Sebagai agama yang lebih mementingkan sisi etika, maka setiap ajaran yang ada di dalam Islam pasti adanya aspek etika atau akhlak yang menjadi panduan. Dalam aspek ekonomi, etika penting kerana kegiatan ekonomi tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata-mata, bahkan tanggungjawab sosialnya. Islam berpandangan bahawa setiap yang dihasilkan perlu sentiasa diiringi perintah untuk mengingati adanya hak orang lain dari hasil tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.